ada pihak mempersoalkan keputusan kerajaan untuk memberi vaksin kepada warga asing dan individu yang tak ada dokumen. So apa kepentingan dia kepelalian ni terhadap golongan ni sebenarnya? Ini soalan Tan Sri DG ni. Yang inilah soalan dasar kita. Jadi kalau kita lihat penyakit jangkit, kalau kita tak beri penyakit jangkit kepada mereka yang duduk dalam komuniti kita, jadi kita juga akan dijangkiti. Itu sebabnya dalam penyakit jangkit akta tu, satu ketika tak ada charge pun untuk penyakit jangkit. Dan kita lihat ni masalah ni yang kita lihat di masalah contoh di Sabah. Kalau kita tak berikan vaksinasi kepada golongan yang parti ni, setiap hari ada 10,000 orang keluar masuk dan ini akan menjangkiti komuniti kita. Contohnya polio, contohnya penyakit-penyakit lain. Jadi ini untuk melindungi kita. Kalau kita memberikan vaksin kepada mereka, kita melindungi diri kita sendiri. Jadi yang satu ialah isu parti. Jadi parti tak ada isu, padi tak ada isu. Pendatang asing dengan izin, jadi kita pastikan apabila mereka datang ke Malaysia, mereka akan diberikan suntikan untuk sebelum mereka bekerja sebagai pekerja asing yang sah. Tapi yang isu sekarang ni pendatang asing tanpa izin. Kalau mereka didaftarkan dengan UNHCR dan juga badan-badan yang NGO dan sebagainya, mungkin kita akan menggunakan kaedah iaitu bekerjasama dengan NGO untuk memberikan vaksin. Tetapi vaksin yang kita nak bagikan mungkin dalam fasa keempat yang kita lihat, ini kumpulan-kumpulan yang kalau kita tak bagi vaksin kepada mereka, mereka akan menjangkiti parti, akan menjangkiti padi dan padi akan menjangkiti komuniti kita. Jadi untuk tu kita melihat kepada vaksin mungkin dalam fasa keempat, iaitu vaksin yang ada single dose je, iaitu sekali je jumpa, mungkin dia tak datang lagi dah. Jadi kalau single dose punya vaksin, kita ada 2 di pasaran di dalam kajian, iaitu yang CanSino dan juga daripada Johnson & Johnson, Janssen punya vaksin. Iaitu hanya perlukan satu sekali je suntikan. Jadi kalau sekali dia suntikan, maka sesuai untuk kita gunakan untuk pendatang asing dengan izin dan juga tanpa izin. Jadi kalau kita tangkap pendatang asing tanpa izin, kita tempatkan mereka di penjara ataupun depo tahanan immigration sementara, jangkitan akan menular di situ. Kita dah lihat di gelombang kedua, gelombang ketiga, jangkitan di depo tahanan sementara, depo tahanan immigration dan juga di penjara. Jadi nak tak nak kita kena lihat juga bagaimana kita boleh melindungi kita. Jadi kalau jangkitan di penjara, dia mula dengan penjara, lepas tu akan menjangkiti orang yang menjaga penjara ataupun masuk ke penjara dan mereka balik ke rumah, jangkiti isteri, jangkiti anak dan juga akan jangkiti komuniti. Jadi inilah cara kita kalau kita lihat nobody is excluded dalam tu lah. Kalau semua dilindungi, baru tak ada orang melindungi semua orang sebelum kita dapat kita melindungi diri kita sendiri. So this is the concept yang kita nak guna pakai melihat kepada keberkesanan vaksinasi pada satu negara. Kalau kita hanya asingkan satu golongan saja divaksin dan satu golongan tak divaksin, maka program vaksinasi kita ni tak akan berjaya.